Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me Pim. And hari ni kita nak buat video yang paling banyak dapat request lah dalam masa singkat kan. Dekat WhatsApp, orang contact aku, dekat IG, dekat YouTube je komen, dekat Telegram. Memang ramai lah. And bukan aku je, aku sure ramai juga YouTuber-YouTuber lain, especially daripada Malaysia sendiri pun. Korang semua duk contact, minta masing-masing bagi reaction and bagi penjelasan lah dengan cara masing-masing tentang teori yang tengah memang top juga dekat satu dunia punya One Piece community, iaitu teori daripada Oharamnya channel, The Best One Piece Story. So di sinilah aku memainkan peranan aku sebagai salah seorang speaker dalam One Piece Malaysia punya community. So aku pun dah tengok, and aku pun nanti akan bentangkan lah, bentangkan macam dekat parlimen. Aku pun akan share lah macam mana reaction aku, pendapat aku, and beberapa point lah yang aku ada. Okay, so basically awal-awal okay, dia macam ni tau guys. Awal-awal reaction aku macam ni lah, macam okay, aku boleh layan lagi, macam okay. Tapi masuk tengah-tengah tu aku dah macam macam ni memang padu lah, memang pedas lah, memang sedap lah, memang layan. Itu bila sampai hujung-hujung tu dia terus buat aku down lah. Dia macam turn off terus lah. Sebab aku rasa macam okay, alright. Lepas tu pap, habis. So aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku nak entirely 100% setuju, but asas dia ada. Teori ni memang best gila. Still aku akan still cakap memang this is one of the best One Piece teori, tapi not the best, one of the best. Sebab aku ada tengok lain video maupun apa yang aku baca, ada lagi teori yang lagi menarik daripada teori ni lah. Alright, so let's jump into it. Tapi sebelum tu jangan marah, jangan trigger, okay, kalau korang tak apa minat dengan apa yang aku cakap. Okay, untuk yang baru kenal channel ni, baru tengok ke apa benda, awal-awal aku cakap aku memang bila aku ada mention teori dalam channel aku, memang mostly aku akan counter lah. Even teori aku sendiri pun aku counter guys. So jangan risau. Aku sendiri buat teori, aku sendiri yang counter teori aku. And kita counter bukanlah sebab kita dengki, kita benci ataupun kita tak suka orang maupun teori itu sahaja, tapi kita just counter sebab kita nak buatkan benda lagi menarik. Maksudnya kalau aku tak dapat counter, dan this point memang kuat gila lah. Tapi kalau aku dapat counter, then something wrong lah. Maksudnya ada kelemahan sedikit lah kat teori tu. Tapi bukanlah maksudnya kita perlu tolak 100%, sebab benda ni macam-macam pun ikut masing-masing. There's a lot of teori pasal Laugh Tale dan juga One Piece ni, banyak gila. Cuma this is one of the best. Tengok dengan hati yang terbuka, minda yang terbuka. Okay, ni hanyalah pendapat aku, sebab takkanlah semua orang nak bagi pendapat yang sama kan. So jom lah tengok macam mana. Let's go. Okay, so first of all, this is not entirely Ohara punya teori. Okay, dia mungkin ada tambah sedikit spice, tambah sedikit garam, tambah sedikit perisa dalam tu. Tapi originally dia datang daripada satu channel community geng-geng Jepun lah, nama dia Yuderon. So Yuderon ni pula dia memang dah pernah share benda ni dah lama, mungkin tahun lepas or something like that. Tapi benda ni hanya bergerak di kalangan community One Piece Jepun. Dia tak tersebar di kalangan English community. Tu yang bila Ohara dia buat research di sini, tiba-tiba dia jumpa benda ni, and then dia cuba cari kat luar, tak banyak. Tapi sejujurnya daripada part aku, benda ni ada sedikit ada certain point tu yang pernah orang mention sebelum ni. Tapi overallnya memang yes, buat masa ni aku memang tak pernah baca so this is new, memang menarik. So Ohara dia tolong translate lah daripada perspektif Japanese community ni into the English community, supaya kita lagi faham lah. Sebab this is one of the pain part lah bagi seorang peminat One Piece. Kebanyakannya benda, sumber asas dia semua daripada bahasa Jepun. Contohnya Vivre Card ke apa benda, tak ada yang official English translation ke apa kan. And one of the point yang aku awal-awal nak cakap sini, memang betul Oda memang suka main dengan wordplay. Tapi wordplay tu kau kena kaji English pula, Japanese punya wordplay. So kita yang tak tera Jepun ni apa, memang susah. So that's one of the strongest point lah tentang teori ni. Bila diorang melibatkan dengan wordplay Japanese yang Oda buat, memang kuat gila lah. Kita nak counter memang susah gila sebab kita tak erti cakap Jepun kan. So anyone yang nak buat teori pasal One Piece ke apa benda, kalau diorang boleh baca Jepun, diorang boleh faham bahasa Jepun, dan memang best gila lah. Okay, so point pertama kat sini, Ohara cakap tentang Jaya Map lah. So what is Jaya guys? Untuk orang yang macam dah lupa ke apa, ataupun yang skip, kalau kau nak tahu tentang history of One Piece ni, dunia One Piece ni, dan kau kena baca Skypiea lah. Jaya ni apa? Jaya ni adalah salah satu pulau yang terletak dekat Greenland Paradise, yang sebelum ni dia miliki oleh puak-puak Shandian. Actually sekarang pun masih dimiliki oleh puak-puak Shandian lah. So, tapi Pim, Shandian ni apa pula? Basically Shandian ni dia salah satu bangsa-bangsa puak-puak daripada bulan guys. Originality dia daripada bulan. And bukan diorang jugalah, kita ada dia ada 3 yang dipanggil sebagai Sky People. So kita ada Shandia tadi, kita ada Balkans, dan juga kita ada Skypians. So originally dia rupa map ni bentuk dia macam tengkorak lah. The whole Jaya Island ni, sebelum separuh lagi tengkorak tu, belah atas tu dia dicampak ke tempat lain oleh knockout stream. Basically tak jauh mana pun, just kat atas lah. Cuma
sana sikit. So basically yang tinggal kat bawah tu, yang tak kena campak tu, cuma bahagian bawah, bahagian mulut punya tengkorak tu. And basically tak ada apa-apa yang menarik sangat kat situ. Cuma antara yang famousnya kita ada The Lawless Smoketown lah, di mana kat sini lah yang korang nampak Bellamy punya cerita tu, masa Luffy first time jumpa Blackbeard, everything happen dekat Smoketown tu. So yang terbang ke atas tu apa? Terbang ke atas ni yang penting guys, sebab banyak benda ada kat situ. Sebab dia part paling besar kan. So benda ni dia tercampak ke atas oleh Knockout Stream, and tersadai lah dia kat atas kat Sky Island tu. And dia dikenali sebagai The Upper Yard sebab dia bahagian atas tengkorak tu kan. And kat atas ni memang macam-macam benda lah ada, tapi benda yang paling famous of course the City of Gold, Shandora guys. Seperti korang boleh tengok kat map ni lah. So back semula kepada teori O'Hara ni, video dia ni, apa yang nak di-mention kat sini adalah Jaya ni dia ada satu missing piece, iaitu belah mata kiri dia. Kalau kita ada mata kanan dia tadi adalah the golden city of Shandora. Mana mata kiri ni diangkat ke, diambil ke, tenggelam ke apa, kita tak tahu. Sebab apa Yat ni masa dia tercampak ke atas oleh Knockout Stream, mata kiri ni memang dah hilang. Memang yang ada mata kanan je. But actually time by time ada je sebenarnya orang buat teori pasal mata kiri ni. Dia depends dengan apa yang Oda dah reveal lah. Contohnya orang pernah cuba kaitkan dia dengan masa Oda reveal pasal God Valley, masa pengenalan awal-awal Wano pun orang ada cuba kaitkan dengan Wano. And mana-mana pulau actually, mana-mana pulau nampak suspicious sikit je, orang terus kaitkan dengan Jaya. Cuma kebanyakan teori ni dia macam tak kuat. Macam aku sendiri, aku boleh cakap sebenarnya mata ni Sabaudi Island kan. Main petik tapi poin-poin untuk backup teori ni kebanyakannya tak kuat lah. Sampailah wujudnya teori ni, sebab itulah dia agak famous, sebab memang kuat lah poin dia. And then dalam masa sama O'Hara cuba kuatkan teori ni dengan tunjuk gambar Luffy daripada volume 27 ni, which is yang kononnya dia, bila dia tutup mata kiri ni bukanlah sebab dia kenyit, tapi there's a reason behind it lah kan. Which is bagi aku idea nice, tapi I don't see any mystery of it lah. Sebab aku rasa tak ada benda yang menarik. Sebab volume tu sendiri memang tengah cakap pasal Skypiea Arc. Memang ada cakap pasal history of Jaya, pasal perang, pasal dia kena knockout stream, bla bla bla. So it's just a symbol of teasing what is gonna happen dalam volume tu je. Yalah, memang betul lah, memang aku setuju dia symbolize kepada peta tu, tapi nothing exciting about dia lah. Sebab memang masa apa Yat tu diangkat, memang belah kiri tu mana tak ada. So it's just resemble back lah. And then bila dia cuba pula nak kuatkan lagi dengan masukkan pasal Zoro punya mata, Pedro the Flamingo punya flag, aku rasa ni tak ada apa jugalah. Tak ada apa yang menarik. Dia dah start macam a bit scratch lah, macam pushy sangat lah nak kuatkan teori ni, which is bagi aku tak ada apa sangat pun. The same thing about dia mention lah watak-watak lain yang muncul dalam arc ni kan. Macam dia cakap pasal Blackbeard, Bellamy, bla bla bla. Bagi aku again tak ada apa sangat. It's all about timing lah. Sebab setiap arc tu dia memang ada kepentingan dia, ada timing yang sesuai lah untuk memperkenalkan certain character. And bagi aku timing yang untuk situasi ni dia agak menarik. Sebab Bellamy dia memang hina orang pasal dream, Blackbeard ada cakap pasal dream. So dreams ni pula dia berkait balik lah dengan Laugh Tale and juga Sky Island ni. Sebab Sky Island ni tak ramai orang pergi, and ramai orang tak percaya kan. Lagi-lagi dengan isu Golden Bear bla bla bla. Again aku tak boleh nak explain panjang, korang kena tengok sendiri lah Skypiea Arc ni. So kedua watak ni memang timing ni cun lah. Tapi tu maksud aku, dia tak ada lah bagi hint untuk anything else. It's just there. Dia memang just muncul kat situ waktu yang sesuai untuk bercerita pasal dreams. Okay, and then part ni menarik sikit lah, di mana O'Hara ada mention pasal Nolan dan juga Roger, di mana diorang ni a little bit parallel lah. Ni memang aku suka sebab diorang ni ke arah yang sama tapi matlamat yang berbeza. Dia macam dia macam ala-ala Luffy dan juga Blackbeard lah. Dua watak yang similar, arah yang sama tapi matlamat yang berbeza. And then O'Hara cakap lagi sekali pasal Bellamy, which is aku tak ada apa-apa rasa yang menarik sangat lah. Sebab again watak Bellamy ni dia ada function dia untuk art tu, so itu function dia. Tapi untuk lebih-lebih hint-hint lain tu aku rasa for me lah tak ada apa yang menarik sangat lah. Dia just there untuk boost lagi semangat Luffy untuk kejar dia punya dreams. Okay, now kita go kat part dia cakap pasal Poneglyph ada kat Golden City and ada kaitan dengan Ancient Kingdom. Sebab Poneglyph ni dia buat pada Kozuki bla 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 pada zaman Ancient Kingdom. Okay, part ni aku actually kurang faham sedikit lah. Sebab kalau mengikut kefahaman aku, Shandora ni dia memang ada kaitan pun dalam situasi Void Century tu sendiri. Menerusi Robin punya cerita lah. Dia punya kajian kan masa dia dekat situ. Sebab kalau ikutkan, okay, kalau kita check daripada timeline sendiri pun, Shandora ni dia dibina pada 1100 tahun yang lepas. Ini Shandora tau, dekat mata kanan. So aku rasa dalam masa yang sama, mata kiri ni pun ia mungkin dibina pada waktu yang sama lah, dimegahkan pada waktu yang sama. Cuma
okay, kita stay dulu kat sini. Yang benda ni masih misteri lah. Bila back balik ke situasi Robin punya penceritaan tu, 900 tahun yang lalu The Void Century begin. Berlakunya Void Century dalam masa 100 tahun. Selepas 100 tahun tu, iaitu 800 tahun yang lepas, Shandora ni hancur. So maksudnya dia memang ada berkaitan dengan Ancient Kingdom lah, secara tak langsung. But to claim yang Ancient Kingdom tu ada kat situ, sebut statement lah. Bagi aku belum ada bukti yang kuat. Possible, okay, aku sekali yang cakap masih boleh jadi, tapi sebabkan kita betul-betul tak ada clue langsung tentang apa yang berlaku dekat Ancient Kingdom, so agak susah kita nak relate balik yang Ancient Kingdom tu asalnya adalah mata kiri Pulau Jaya tu. So hold dulu, hold that thought. Kita terus tengok apa lagi yang Ohara ni explain lah. Oh yeah, by the way aku nak tambah sikit lagi, kalau nak mention yang bila ada poneglyph je ada kaitan dengan Ancient Kingdom tu, bagi aku susah sikit lah. Sebab aku kurang setuju, sebab poneglyph ni everywhere. Dia ada mana-mana lagi, especially bila kita dapat lagi satu contoh yang poneglyph ni pun boleh dialihkan. Kita tahu dia memang tak boleh dihancurkan, memang macam-macam benda lah, tapi dia masih boleh dialihkan. Ada orang yang ada ability untuk ubah benda tu, untuk alihkan dia ke tempat lain. So bagi aku, kalau asalnya poneglyph tu kat sini, mungkin orang boleh alihkan ke tempat lain. So nak cakap tempat tu tiba-tiba berkait dengan Ancient Kingdom tu agak, again, a very bold statement lah. And then buat masa ni lah, okay, buat masa ni pegangan aku lebih kuat mengatakan yang anyone yang ada mention Joy Boy dan dia ada berkaitan rapat dengan Ancient Kingdom lah. Contohnya macam Fishman Island, disebabkan Joy Boy sendiri ada buat surat permohonan maaf melalui poneglyph. And then satu lagi dekat Wano pula, bila Oden dah keluar dan dah tahu sejarah sebenar Kozuki ni, Wano ni. Tapi kalau Oden tak mention apa-apa pasal Joy Boy, pasal pembuka Wano pun, memang dah nampak jelas lah yang zaman Ancient Kingdom ni ada berkaitan dengan Kozuki. Sebab Kozuki kan yang pak poneglyph tu untuk menceritakan apa yang berlaku tentang Void Century tu kan. So nak tak nak memang dia ada, secara tak langsungnya memang ada berkaitan lah. Okay, part ni noted guys. Okay, anything yang dia mention, macam aku cakap awal-awal tadi, anything yang dia mention pasal Japanese wordplay, aku tak boleh nak komen lebih lah. Sebab walaupun aku pernah belajar ambil kelas Jepun masa aku study dulu, aku still tak tahu mana pun. Sebab yelah, masa dulu malas-malas kan, tak rasa penting. Sekarang bila fikir balik, macam penting sebenarnya bahasa Jepun ni, sebab dapat merungkai misteri-misteri One Piece ni. Tapi itulah, this is some high level shit lah. So aku tak boleh nak komen apa-apa. It can be right, it can be wrong. Hanya orang yang betul-betul master in Japanese ataupun native Japanese speaker je yang boleh sahkan benda ni. So for now, since benda ni pun asalnya, teori pun memang daripada orang Jepun, so aku akan anggap yang benda ni memang gila, memang best lah. And Ohara sendiri mengukuhkan lagi benda ni, di mana dia kata dia boleh cakap Jepun, dia boleh understand Jepun, dan memang mungkin point ni memang betul-betul gila lah. So aku tak nak sentuh. Memang aku sendiri pun blown lah, macam blown away, macam damn. Okay, and then seterusnya dia cakap pasal Moon and Sun, which is again, aku tak ada benda yang aku boleh tolak. Nothing aku boleh tolak. Memang aku suka. Sebab aku pun memang dah lama pegang dengan teori yang bulan and matahari ni memang main peranan yang sangat-sangat penting lah dalam cerita One Piece. Cuma dari sudut macam mana tu aku tak dapat nak cerita sekarang, sebab ia still sama-sama. Tapi yang pasti dia akan mainkan peranan penting lah. And especially bila Ohara mention pasal Aztec ni lah kan. Bila dia check yang Aztec ni punya kuil ni memang ada. Sebab Shandora ni based on Aztec. So bila ada kuil, wujudnya kuil matahari and kuil bulan, so macam memang cool gila lah teori ni. Cuma tu lah, kalau nak cakap yang Shandora ni based on matahari punya side, and satu lagi side belah kiri ni pula, bandar ni kemungkinan besar based on bulan. Mungkin dia macam ada kaitkan dengan benda-benda gelap ke apa, aku tak sure lah. Ni just spontan lah. Sebab bila kita try ingat balik yang masa Roger sampai Laftel, tempat tu cerah je kan, macam putih je. Tapi tu mungkin sebab vision yang disorok lah. Sebab dia tak nak Oda tak nak tunjuk rupa sebenar Laftel tu macam mana lagi kan. Kita nampak je macam tu, tapi tu just a flashback yang dimainkan cerita oleh Oda lah. Tapi rupa sebenar dia masih belum tunjukkan kita. So mungkin dia orang sampai pada waktu malam ke, macam mungkin malam je boleh pergi ke apa, kita tak tahu lah. Just a spontan punya thinking lah. Tapi still bagi aku menarik. And then Ohara cakap pula pasal color spread ala-ala Wano dekat chapter 269. And then chapter sebelum tu 268 pula nak cakap yang page ni end dengan gambaran Shandora. Aku tak faham sangat apa sebenarnya yang dia nak sampaikan, sebab dia macam tergantung sedikit. Tapi kalau dia nak cakap yang Shandora ni betul-betul mewakili bahagian matahari, kuil matahari, and Wano ni pula mewakili kuil bulan, bukankah dah jadi pelik teori ni? Sebab tadi dia nak mention yang macam tadi awal-awal tadi nak cakap yang tempat ni adalah Ancient Kingdom. Adakah dia nak cuba relate yang Wano ni Ancient Kingdom pula? Adakah Wano the missing left eye
daripada Pulau Jaya tu. So part ni aku macam tak faham sangat lah. Sebab kalau ikutkan asalnya dia nak cakap yang Enies Lobby pula sebenarnya yang missing eye tu. So aku keliru sikit part ni sebab aku tak rasa dia, penjelasan dia agak detail lah, macam tergantung sedikit kat situ. And then dia ada cakap pasal disebabkan advance-nya geng-geng bulan ni semua benda bukankah sangat-sangat sesuai untuk dia berada setara dengan The Great Ancient Kingdom. Maksudnya sesuai lah Ancient Kingdom tu untuk jadikan pulau yang missing tu kan. Okay, part ni aku terpaksa hold lah. Aku tak dapat nak bagi reaction ataupun any penjelasan. Why? Sebab aku ada teori yang memang gila-gila juga pasal benda ni. Stay tune guys. So next time aku cerita lah. And then again Ohara point out pasal wordplay, number play, bla bla bla. Ini again aku tak dapat nak react sebab dia melibatkan Japanese language. But damn son, this part here memang mind blown again lah. Macam aku macam best gila dia buat teori kalau kau boleh cakap Jepun. Memang best gila lah. So aku tak nak cerita banyak. Memang okay lah.